السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، hadirin hadirat, para penonton, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Kita masih lagi membicarakan tentang khusyuk dan kita membicarakan tentang darajat ataupun jenis-jenis ataupun peringkat-peringkat khusyuk yang disebut oleh sahib Manazilis Sairin, iaitulah ala thalathi darajat. Ad-darajatul ula at-tadhallul lil amri wal istislamu lil hukmi wal ittidha'i li nadharil haqq. Yang pertama, khusyuk itu ialah at-tadhallul lil amr, menghinakan diri dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah kata Ibn Qayyim rahimahullah, talaqihi bi dhillatil qabuli wal inqiyadi wal imtithal wa muwata'ati adh-dhahir al-batin ma'a izhar ad-dha'f wal iftiqar ila al-hidayati lil amri qabla al-fi'li wal i'anati alayhi hala al-fi'li wa qabulihi ba'da al-fi'li. Makna kita menerima perintah Allah Ta'ala dengan keadaan penghinaan diri kepada Allah, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, iaitulah kita menerima perintah Allah itu dengan penuh rasa diri kita ni hina, kita menerima, kita tunduk, patuh, melaksanakan apa yang zahir menepati apa yang batin, batin menepati apa yang zahir, dengan menzahirkan kelemahan diri dan menzahirkan bahawa kita ni fakir, kita ini sangat memerlukan, dependent, menzahirkan kita punya dependensi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memerlukan bimbingan hidayah daripada Allah sebelum kita melaksanakan. Kita memerlukan pertolongan daripada Allah ketika kita melaksanakan, dan penerimaan daripada Allah setelah kita melaksanakan. Sebab itu Nabi SAW kata kepada Muadz, ya Muadz, inni uhibbuk la tada'anna dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selepas sembahyang kita disuruh berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebelum sembahyang, bila dengar seruan untuk salat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita disuruh sebut la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kita ini di antara doa yang kita selalu minta kepada Allah Taala dalam apa jua. Ini adalah tanda khusyuk, tanda kita fokus bila kita hadirkan diri bahawa kita ni makhluk yang hina, yang lemah, tak mampu sebenarnya nak melaksanakan suruhan Allah ini, melainkan dengan bantuan daripada Allah jua. Yang kita kata darjat pertama ada 3 komponen, 3 perkara. Yang kedua ialah al-istislamu lil hukmi, menyerah diri kepada hukum, yakni menyerah diri kepada hukum syar'i, yakni tidak melawan, tidak menentang hukum syar'i bi ra'yin atau syahwah, dan hukum qadari, ketentuan Allah yang bersifat qadar, kejadian musibah dan sebagainya, ya. Kita menerimanya dengan tanpa rasa marah, benci dan membantah, ya. Yakni hukum syar'i kita kena terima tanpa kita melawan, kita menentang, sama ada dengan syubhah. Oh, kalau gini-gini kenapa Tuhan suruh buat gini, apa faedah pusing Kaabah 7 kali, apa faedah duk lari-lari antara Safa dengan Marwah 7 kali. Kita beribadah, benefit manfaat ibadah itu yang paling utamanya ialah manfaat ukhrawi, ya, bukan semata-mata manfaat duniawi, ya. Kita tidak boleh kata tawaf tidak ada faedah, sa'i tidak ada faedah, bahkan semuanya amalan yang berfaedah.
lebih berfaedah daripada orang jogging pusing titi wangsa. Ya, lebih berfaedah daripada orang hak angkat berat dalam gym, lebih berfaedah daripada orang hak main bola di tengah padang. Ya, kerana hak yang tawaf keliling Kaabah 7 kali, Safa Marwah 7 kali, duduk di Arafah 7 kali, duduk di Arafah daripada Zuhur sampai Maghrib, depa ni semua buat ganjaran dia adalah syurga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Haji mabrur tidak ada ganjaran dia melainkan syurga. Apa dia syurga? Tempat kita nak bertemu Allah Ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Syurga ni lah tempat kita nak bertemu, nak bersua muka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Nak duduk berhadap-hadapan, saling pandang memandang antara kita dengan Tuhan Azza wa Jalla. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi inilah syurga, tempat yang kita nak pergi. Kita nak bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak masuk syurga, tak jumpa Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Ada faedah, ada manfaat. Kita solat, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, semua ada faedah. Faedahnya ialah ukhrawi. Duniawi ada faedah, ada. Kita dapat redha Allah. Bila Allah Ta'ala redha, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah, kami akan buka kepada mereka keberkatan langit dan bumi. Inilah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita tidak boleh hanya memandang kepada sebab. Sebab itu di antara bentuk kesyirikan ialah al-iltifatu ila al-asbab. Memfokuskan pandangan kepada sebab. Ya? Sebab adalah untuk kita gunakan, bukan untuk kita fokuskan diri kita kepadanya, lalu kita melupakan al-mun'im, al-musabbib, yang memberi anugerah, yang menciptakan sebab. Allah adalah musabbibul asbab. Dia yang memegang sebab. Memang api membakar, sifatnya membakar. Ya? Tetapi api dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat membakar pada api itu dicipta oleh Allah, dikurnia oleh Allah kepada api. Bukannya sifat yang memang api ada pada dirinya sendiri. Dan Allah boleh stop, boleh tarik balik sifat ini daripada api. Allah boleh menukar hakikat api menjadi benda lain. Menukar hakikat air menjadi benda lain. Ya. Kita makhluk tak boleh. Kita hanya boleh menyusun. Kita memberi sifat baru kepada benda. Kayu, kita tebang, kita buat papan, kita ketuk-ketuk buat jadi meja. Kita tidak mengubah kayu menjadi satu hakikat baru. Kita hanya memberi susunan dan rupa, surah. Kita tidak boleh mengubah hayula kayu itu. Kita tak boleh mengubah jauharnya. Tetapi Allah, dia pencipta, al-khaliq. Apa makna al-khaliq? Apa beza Tuhan dengan makhluk? Tuhan, dia mengubah hakikat benda, mengubah jauhar, mengubah esensi benda menjadi benda lain. Inilah Tuhan, inilah al-qudrah al-mubhirah, al-bahirah. Kekuasaan Tuhan yang mengagumkan, yang menakjubkan. Tuhan mengubah taghyir al-haqaiq.
daripada satu benda, daripada satu material menjadi material yang lain. Ya. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya, kehebatannya melebihi segala benda. Dan tidak mustahil Allah Ta'ala dengan kita buat redha, cari redha Allah, Allah bagi. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar daripada kesusahannya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tak sangka. Yang dia tak sangka. Ya. Nabi kata, yadhaku rabbuna, Tuhan kita ketawa melihat keadaan hambanya yang telah putus asa, yang dah tak tahu punca, tenggelam punca macam mana nak selesai masalah ni. Dah habis dah segala kemampuan yang dia mampu fikir, yang dia tergambar, dia dah buat dah semua. Dan dia tak tahu dah macam mana lagi nak keluar daripada kesusahannya. Sedangkan Tuhan tahu bahawa jalan keluar terhadap masalah kamu itu sangat dekat. Kita tak sangka, tak tahu, tiba-tiba cuah mai keluar, kita tak tahu. Karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ihsan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah. Ya. Dalam kita nak membina keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak kena ada relationship. Kita nak kena ada bonding dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia relationship ini antara kita dengan Tuhan? Ialah al-ubudah, perhambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya ialah khusyuk yang telah kita bincang ini. Sebila mai hukum Allah Taala, kita jangan bantah, jangan cabar, jangan lawan. Pasal apa tak boleh riba? Pasal apa tak boleh judi? Pasal apa tak boleh konsert? Ya. Rugilah Coldplay kat Malaysia ni buat berapa hari saja, pergi Singapura sampai berapa hari. Ya. Mereka hanya melihat kepada sebab physical realm yang kita bincang, masalah kesan-kesan pemikiran saintisme yang berlaku dalam masyarakat yang tanpa kita sedar, yang kita bincang hari Ahad baru ni. Ya. Bila sebut masalah, tidak ada disebut penyelesai masalah, di antaranya ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijangka akan mengalami musim panas sampai tahun depan. Subhanallah. Tetapi sunnah alam ini, tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan boleh ubah. Oh, ni dah memang musim kemarau, tak boleh buat apa. No. Siapa kata tak boleh buat apa? Ya. Kalau tak boleh buat apa kita duk kalut pasal climate change? Menyerah sajalah. Tidak. Pasal keyakinan kita bahawa kejadian alam ini boleh diubah dengan kita melakukan usaha-usaha. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi alam ini sebab. Tetapi sebab itu macam yang telah kita bincangkan dulu masa kita belajar tafsir ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu, bagi siapa yang masih ingat, kita dah terangkan ada sebab zahiri, sebab yang bersifat phenomenal cause, dan kita ada nominal cause yang bersifat ghaibi. Ya. Yang inilah sebab yang ghaibi, inilah yang bila kita cari, kita lakukannya, yang dinamakan sebagai ibadah. Contoh ibadah disebut ialah apa? Qala khudu'un ikhtiyari, perbuatan menghina, merendahkan diri dengan pilihan, secara sukarela, secara pilihan, dengan kehendak sendiri. Khudu'un ikhtiyari
Litalabi naf'in ghaibi, untuk mencari manfaat ghaib. Musim kemarau, tidak turun hujan, kita ada dua sebab yang kita boleh bagi hujan turun. Yang pertama, kita buat pembenihan awan. Yang kedua, kita kena cari sebab yang tidak nampak. Kerana awan ini dia dikawal, dia tak berjalan sendiri. Dia ada malaikat yang menjaga. Tapi malaikat ni dia tak dengar kata kita. Kita tak boleh minta kat malaikat tu, pasal malaikat tu tak ikut arahan kita. Ya? Dia tak ikut arahan siapa pun. Dia hanya ikut arahan Allah Azza wa Jalla sahaja. Jadi kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan. Yang ini sebab ghaib. Maka yang ni diminta dengan salat istisqa, dengan doa. Yang mana kalau benda ini diminta kepada makhluk, jadi syirik. Kita minta saintis, orang yang pakar buat pembenihan awan, tak syirik. Tapi kita minta saintis tadi ubah secara ghaib, secara bukan sebab-sebab fizikal, tapi sebab-sebab maknawi. Daripada kemarau kepada hujan, yang ini adalah syirik, kerana ini hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kedua-dua sebab ini dia saling bergandingan. Saling bergandingan. Ya. Dan sebab maknawi superior atas sebab hissi atau sebab zahiri. Maknanya pembenihan awan itu sebenarnya dia bersifat secondary. Yang lebih besar sebab untuk mendatangkan hujan itu ialah doa kita kepada Allah. Sebab itu Nabi kata, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak menolak qada' melainkan doa. Dan bahawa doa dengan qada' itu bertarung di antara langit dengan bumi. Ya? Tuhan jadikan sebab yang paling kuat ialah doa. Tanpa doa, sia-sialah usaha. Orang yang berdoa, yang memang betul-betul berdoa, dia confirm akan berusaha. Dan doa itu termasuk salah satu usaha. Doa itu salah satu usaha. Dan doa itu dia ada syarat dia. Di antara syarat doa ialah usaha. Kan? Jadi ini bila kita sebut tentang istislam lil hukmi, menyerah diri kepada hukum, kita kena terima. Ya. Dari segi hukum syarak, bila kita sebut ibadat, kita tak boleh melawan dengan kita punya akal yang cetek. Akal kita tak mampu mencapai kenapa subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Mungkin kalau orang buat logik, dia kata, bukan logik lah, dia punya pandangan dia. Kalau dia ukur pada diri dia, mungkin orang yang jenis kerja, dia kerja awal pagi, balik lewat malam, mungkin pada dia yang lebih sesuai ialah subuh itu 1 rakaat saja. Zuhur bagilah 2. Asar mungkin tak payah langsung. Ya. Maghrib pun tak payah, pasal apa? Kelang kabut. Asar dengan maghrib ni nak balik kerja, jam apa semua, tak ada sampai rumah. Ya. Isyak bagi 2 sudah lah, orang dah sampai rumah, penat, letih, tidur. Kalau manusia ukur pada diri dia, mungkin dia nak ukur yang berbeza, tapi kita tak boleh ubah. Dan Tuhan ada hikmah dia, kebijaksanaan dia yang kita tidak tahu, yang kita tak boleh nak capai, kerana dia sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kalau ini pada hukum syar'i, fi'li,
yang berkaitan dengan af'alul mukallafin. Kita tak boleh i'tirad Allah Ta'ala pada hukum yang Allah kenakan kepada diri kita, bukan orang lain, diri kita sendiri. Kita tak boleh nak ceroboh hikmah Tuhan dengan akal kita yang terbatas, yang cetek, yang bodoh, yang dungu, yang bengap, yang bangang, yang bongok. Ini adalah akal kita. Kita tak boleh nak ceroboh kebijaksanaan Tuhan, kepandaian Tuhan dengan akal kita yang bersifat bongok, bengap, bahlul, bangang tadi ni, dalam perkara yang Tuhan tetapkan berkenaan dengan perbuatan kita. Halal haram, Tuhan kata yang ni boleh, yang ni tak boleh. Kita tak boleh nak ceroboh kebijaksanaan Tuhan dalam ketetapan dia pada perbuatan kita, pada diri kita, yang syar'i, yang qadari. Yang qadari lagi tak boleh. Apa dia? Saya adalah seorang manusia, lelaki, berbangsa Melayu. Saya tak boleh tukar jantina, tak boleh tukar bangsa, tak boleh tukar warna kulit, tak boleh tukar rupa paras, tak boleh tukar essence, hakikat diri saya. Kita kena menyerah kepada ketetapan Allah Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena menyerah pasal kita hamba. Kalau ini adalah hukum Tuhan berkenaan diri kita yang syar'i dan qadari, kita tak boleh nak sanggah, kita tak boleh nak bantah, tak boleh nak ceroboh, tak boleh nak petikai. Then how can? Demikian itu bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita nak boleh ceroboh dengan kebongokan, kedunguan, kebengapan, kebenakan kita ini pada zat dan sifat Tuhan? Tak boleh. Ya, tak boleh. Subhanallah. Kita tak mampu nak mencapai hakikat diri kita sendiri. Nak mengenal diri pun dah tak mampu dengan akal kita yang bongok, bengak, bangang tadi ni. Tiba-tiba kita nak guna akal kita yang bongok, bengak, bangang, dungu, bengok, bahlul, akal kita yang bersifat ini, sifatnya jahil ini, ya, tiba-tiba kita nak guna akal ni, kita nak letakkan dia sebagai hakim terhadap sifat Tuhan. Masuk akal? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ini adalah satu sikap yang tidak ada lebih bongok, bengak, bangang, dungu, benak lebih daripada ni lagi. Kita tak sanggup nak ambil orang yang tak waras, orang yang maktuh, orang yang ada kekurangan kemampuan mental untuk menjadi pemimpin, menjadi hakim, menjadi penentu perkara-perkara penting dalam hidup kita. Betul tak? Jadi bagaimana kita nak ambil akal kita ini yang sifatnya adalah hamba? Akal ini sifatnya adalah hamba. Akal ini sifatnya adalah jahil.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu tanpa kamu mengetahui apa-apa, dalam keadaan kamu tak tahu apa. Senang cakap utara lah. Dalam keadaan hampa ni tak tahu satu habuk benda, kosong, zero. Kemudian Tuhan jadikan waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tuhan jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan akal dan pemikiran. Benda ni alat untuk menangkap dan mengisi pengetahuan kita. Mata melihat, kita pun tahu ada benda. Telinga mendengar, kita tahu ada bunyi. Berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa, akhirnya kita boleh membuat satu bentuk analogi. Kita membuat satu syllogism, persamaan antara benda yang di depan kita dengan benda yang bukan depan kita. Pasal kita biasa minum ayak kopi pahit, maka bila orang habaq, kita tanya, bila kita tengok kawan kita minum ayak, atau kita tanya dia apa rasa ayak tu, kawan kita kata pahit, kita pun faham pahit, walaupun kita sendiri tak rasa ayak yang kawan kita minum. Subhanallah. Begitu lemah diri kita. Kita tidak tahu tentang jantung kita, melainkan kita kena tengok jantung orang. Kemudian kita buat kias. Disebabkan aku adalah manusia macam dia, maka jantung aku macam jantung dia. Tapi hakikatnya jantung kita sikit tak sama macam jantung dia. Ada beza. Yang kita capai itu bukan hakikat jantung kita, itu hakikat jantung dia. Hakikat jantung kita, kita hanya dapat secara ijmali sahaja. Jantung kita, hak yang merupakan punca kita ni duk bernyawa. Subhanallah. Doktor hak yang paling pakar jantung sekalipun, kalau jadi apa-apa kat jantung dia, dia tak boleh operate jantung dia sendiri. Ya? Diri kita. Sebab itu ulama tasawuf kata, man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Orang hak duk petikai sifat Tuhan ni pasal dia tak sedar ke diri. Dia perasan dia ada perangai iblis. Apa dia? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Punca iblis jadi kafir pasal dia aba, dia enggan tunduk, enggan menerima. Dia enggan menerima. Dia tidak ada khusyuk. Dia tidak ada khusyuk. Dia tidak ada tazallul lil amr wal istislamu lil hukm wal ittida'u li nazaril khalq haqq. Dia tidak rasa diri dia rendah di hadapan pandangan mata Allah. Dia rasa dia besar. Aba wastakbar. Inilah iblis. Yang menjadi punca iblis kafir, iblis kena laknat. Kena laknat. Laknat ni kemuncak hukuman Tuhan. Apa makna laknat? At-tardu 'anir rahmah. Dibuang daripada daerah rahmat Tuhan. Ya? Subhanallah. Jadi iblis dia tak ada khusyuk. Itu punca dia menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Aba wastakbar.
Tuhan sifat ke iblis, fa fasaqa an amri rabbih, dia keluar daripada perintah Tuhan. Dia tidak mau tundukkan diri dia dalam perintah Tuhan, di bawah perintah Tuhan. Jangan jadi macam iblis. Kalau iblis menentang hukum Tuhan berkenaan perbuatan dia, perbuatan iblis itu sendiri, yakni dia disuruh sujud kepada Adam. Iblis petikai, ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Asjudu lima khalaqta tina. Kau cipta daripada tanah, macam mana aku nak sujud? Aku daripada api. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia petikai. Tuhan hukum dia jadi orang yang kafir, dilaknat. Macam mana orang yang pertikai sifat-sifat Allah Ta'ala, pertikai nama-namanya, pertikai keagungan dan kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena takut. Kita kena ada khusyuk. Kita kena ada khudu'. Kita kena ada raghbah, khauf. Kena ada ini dalam hati. Kena ada ta'zim dan haibah. Itulah kata Sayyidul Taifah Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, aqallu ma fil kalami suqutu haibatir rabbi 'anil qalb, wal qalbu idza 'ariya 'anil haibah 'ariya 'anil iman. Fahamkan perkataan Junaid ini dan bandingkan dia dengan realiti. Kalau kita melihat kepada golongan ahli kalam, ahli falsafah, nas'alullah al-afiyah, kecerdikan semata-mata tidak membawa kepada iman. Yang membawa kepada iman ialah ilmu tentang Allah yang melahirkan rasa khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sifat hambanya yang bijaksana ialah yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Khusyuk inilah yang akan memastikan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa banyak orang kafir di barat yang boleh menulis dengan lebih baik tentang Islam, faham hukum Islam, dibanding tulisan-tulisan Wa'il Hallaq dalam usulul fiqh, dalam tarikh tasyri'. Penguasaan dia terhadap benda-benda ni semua dibanding dengan 1000 orang untuk guru pondok. Anda rasa tumbang habis 1000 orang ni, ya? Tak lepas. Tak lepas. Silap-silap mufti pun tak lepas dengan Wa'il Hallaq. Tapi di sisi Allah Ta'ala yang mulia, yang diangkat derajatnya, siapa? Wa'il Hallaq ke? Tok guru pondok dan juga mufti-mufti ni. Tok guru pondok dan mufti-mufti ni, kerana mereka lah mukminun, orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana mereka khusyuk kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang ada pada Wa'il Hallaq tak bagi dia faedah, kecuali kalau wallahu a'lam kita doakan sebelum dia mati dia masuk Islam. Tapi nak banding, ya, dari segi nilai ilmu itu dinilai dari iman, dari sudut dia memberi khasyah kepada Allah Ta'ala, memberi khasyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Takut kepada Allah SWT. Itu yang bawa kepada iman. Itu yang penting. Ya? Tak guna ilmu banyak tapi tidak ada khusyuk. Sebab itu anda ingat kisah, ya? Subhanallah, Syekh apa nama, Abdul Razak Al-Badr, guru kami, dia cerita lah pasal khusyuk ni lah. Ada talib ilm ngadu kepada ulama yang dia tak khusyuk. Jadi apa yang jadi? Kalau tak silap anak lah, cerita dia lebih kurang gitu. Nasihat ulama itu ialah maknanya kau ni belum lagi menuntut ilmu dengan betul. Subhanallah. Kerana penuntut ilmu, kalau betul dia menuntut ilmu, kalau dia memang orang yang berilmu, dia khusyuk. Kerana ilmu dan khusyuk tidak boleh pisah. Subhanallah. Ya. Ini pentingnya khusyuk ini. Khusyuk ni ialah maknanya hati kita tu tunduk kepada Allah Ta'ala. Rasa hina di depan Allah Ta'ala. Walittida'u yang ketiga dia kata li nazaril haqq. Rasa rendah, rasa kerdil, rasa hina di hadapan pandangan Tuhan. Fahuwa tida'ul qalbi wal jawarihi wa inkisaruha li nazaril rabbi ilaiha wa ittila'uhu ala tafasili ma fil qalbi wal jawarih. Rasa remuk redam, rasa hina apabila dipandang oleh Tuhan kerana dalam jiwanya penuh dengan kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Disebabkan dia rasa takut, rasa gemetar. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Gemetar, terketak-ketak kalbu dia. Ya. Terketak-ketak kalbu dia di depan Tuhan. Sebab dia tahu bila dia salat, dia angkat takbir Allahu Akbar, maka setiap orang yang salat itu Tuhan di depan dia. Allah menghadapkan wajahnya kepada orang yang salat. Ya, dia duduk berdepan dengan Allah Ta'ala. Bukan Kaabah yang depan dia sebenarnya. Hakikatnya, walaupun dia menghadap Kaabah, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghadapkan wajahnya kepada orang yang salat. Dan kita bila kita salat, hakikatnya yang kita hadapkan diri kita, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Itu yang betul. Ya? Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila kita salat, kita tak boleh ludah depan. Walaupun kita salat atas perahu, atas apa yang bukan ke arah kiblat. Bolehlah kita semayang tidak ke arah kiblat. Boleh semayang sunat atas kenderaan. Semayang fardu atas kapal ayak, atas kapal terbang, atas kereta api. Sah semayang terhadap kiblat. Dengan perincian telah kita sebut dalam kelas Safinatun Najah lah. Kita rujuklah balik. Kan? Sebab menghadap kiblat syarat bukan rukun. Kan? Tapi tetap di depan kita ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah menghadap Allah Ta'ala. Sebab itu Tuhan kata, Qul lillahil masyriq wal maghrib. Ya?
Bagi Allah lah milik barat dan timur. Mana saja kau menghadap Allah, mengajak Allah. Tak ada beza menghadap Kaabah, Baitul Maqdis. Subhanallah. Tapi Tuhan telah syariatkan kepada umat Muhammad menghadap Kaabah sebagai tanda wahdatul ummah, persatuan umat. Tapi yang kita hadapkan diri kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak sembah Kaabah. Itu kita tak perlu buat Kaabah kecil-kecil tak kat rumah. Tak. Beza orang yang menyembah sesuatu dengan orang yang menghadapkan dirinya ke arah sesuatu ialah orang yang sembah, dia mesti ada benda di depan dia, tak kira di mana dia. Ha. Kan? Tapi kita tidak. Kita tidak perlu ada Kaabah depan kita. Bahkan dalam certain condition tak perlu menghadap Kaabah pun. Kerana yang disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Kaabah. Ya. Ini ya, kita rasa khusyuk itu, remuk redam jiwa kita, rasa hina diri kita di depan pandangan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, derajat yang pertama, 3 perkara. Derajat yang kedua, ad-darajatu tsaniyah, taraqqub afatin nafsi wal amal wa ru'yatu fadli kulli dhi fadlin 'alaik wa tanassumi nasimil fana. Derajat yang kedua juga ada 3 komponen, 3 isi ya, yang perlu ada bila kita kata khusyuk ini. Apa dia? Yang pertama, taraqqub afatin nafsi wal amal. يعني انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من هوى نفساني وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. Mengawasi, menanti aib diri, yakni sentiasa kita menanti-nanti dan memerhatikan kemunculan kekurangan diri dan amalan dan aibnya, daripada ujub, angkuh, riak, kurang benar, kurang yakin, niat yang celaru, tidak sepenuhnya kerana Allah, masih ada lagi sikit-sikit kerana hawa nafsu, tidak melaksanakan amal tepat seperti yang dikehendaki ataupun yang mencukupi redha Allah Ta'ala, kekurangan pada amalan. Dengan kita sentiasa memerhati dan mengawasi perkara ini pada diri kita, kita akan jadikan khusyuk. Pasal apa khusyuk? Pasal kita duk jaga, jangan sampai semayang aku ni main riak. Itu maksud taraqqub. Dia macam kamera awas, kan duk tunggu ya kereta laju main. Jadi menyebabkan bila nampak aja signboard, tak dan signboard yang kedua, signboard yang pertama daripada dia tengah duk 200 tiba-tiba slow, jadi slow 50. Betul tak? Pasal dia duk tahu depan tu lagi ada kamera nak tangkap gambar kalau dia lebih pada had laju. Jadi macam itulah kita ibaratnya bila kita buat ibadat kepada Allah, kalau nak khusyuk kita kena jaga, jangan sampai benda-benda ni duk main kita. Nak kena jaga waswas syaitan, nak kena jaga kamain an-nafs, serangan hendak jiwa terhadap amalan. Nak jaga supaya hati ni tak timbul rasa riak, rasa ujub, rasa apa. Itu kata Ibn Qayyim, yaj'alun nafsa khashi'an la mahala, menjadikan diri kita khusyuk tidak dapat tidak. Macam tentera duk tunggu musuh nak main, macam sniper duk tunggu, dia akan jadi khusyuk, dia akan fokus, dia takkan lari fokus.
Awak kerja polis, trafik, tunggu tepi jalan, nak tembak orang kereta laju. Malulah kalau semayang tak khusyuk. Ya? Hang boleh khusyuk, nak tunggu, nak tangkap orang, nak tembak kereta lebih had laju. Kan tembak pakai pistol, tembak pakai kamera. Kan? Tapi bila hang menghadap Tuhan hang, Tuhan yang cipta, yang bagi hang makan, minum, pakaian, nyawa, tiba-tiba hang tak boleh khusyuk, sebab hang tak jaga ni. Kama inin nafs. Kan? Malu. Ibu-ibu boleh jaga, boleh fokus jaga anak kecil. Sebab takut lagi budak ni jatuh apa semua. Dia hati. Selagi main semayang tak khusyuk. Nas'alullah al-afiyah. Kena tarakub, kena jaga, kena tunggu, kena awas. Kalau kita duk mengawasi, jangan sampai benda-benda ni mai serang hendak kita tengah duk semayang, tengah duk beribadat, tengah duk ta'abud kepada Allah Ta'ala, kita akan sesa khusyuk, kita akan fokus. 24 jam kita duk jaga, jangan sampai dalam hati aku ni mai ada penyakit duk singgah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Yang kedua, ru'yatu fadli kulli dhi fadlin alaik. Memandang kelebihan setiap orang yang ada kelebihan ke atas engkau. Yakni maknanya an tura'i huquqan nas fatuaddiha wala tara anna ma fa'aluhu ma'aka min huquqika 'alaihim fala tu'awidhum 'alayha fa inna hadha min ru'unati an-nafs wa hamaqatiha wala tutalibhum bihuquqi nafsika wa ta'tarif bifadli dhil fadli minhum wa tansa fadla nafsik. Yani engkau meraihkan hak-hak manusia dengan kau menunaikan hak mereka, dan engkau tidak melihat apa yang mereka lakukan terhadap kamu itu daripada hak-hak mereka, pada hak-hak kamu atas mereka. Yani sentiasa kita melaksanakan hak-hak orang. Dan hak yang paling besar sekali adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak memerhatikan apa timbal balas yang dibuat balik kepada orang sebagai hak kita yang kita kena dapat. Tapi sebaliknya, kita kena melupakan hak kita. Kita kena meraihkan hak orang yang berhak. Bersama makhluk pun begitu, dengan Allah lebih lagi. Dengan Allah lebih lagi. Pasal hakikatnya tidak ada kebaikan yang dapat pada kita, melainkan itu hanyalah fadilat. Dan kita memang bertanggungjawab untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Itu hak Allah pada kita. Sedangkan hak kita yang ada pada Allah, iaitulah ganjaran, itu adalah janji Allah. Dia yang kurnia kepada kita, bukannya hak kita sendiri. Ya. Beza, kita boleh beza. Benda hak kita patut dapat pasal ada orang nak bagi, dengan benda hak kita patut dapat pasal memang benda tu kita punya. Ya? Orang pinjam barang kita, itu hak kita. Kan? Memang patut kita dapat balik. Tapi ada orang janji, kata nantilah kalau aku ada duit sikit, aku belanja hang makan, atau aku bagi hang hadiah sekian. Yang tu kalau orang yang ni, dia sanggup tak pergi tuntut? Segan lah. Kalau orang tu ingat, tak ingat sudah. Sebab bukan hak kita. Tu hak kita tu pasal dia yang jadi nak bagi, bukan sebab memang kita patut dapat. Macam tu lah, walillahil mathalul a'la. Ganjaran yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan benda yang patut kita dapat. Kita ni kalau Tuhan suruh semayang dan dia kata semayang, aku tak bagi apa pun, tapi hang kena semayang. Kalau hang tak semayang, masuk neraka. Tapi kalau hang semayang, tak ada apa, aku tak bagi apa. Tuhan sikit pun tak zalim. Kerana bila kita tak solat, kita langgar arahan Tuhan, memang kita layak dihukum pasal kita hamba. Bila kita taat kepada Tuhan sebagai hamba, Tuhan tidak ada kewajipan untuk bagi ganjaran. Kalau dia nak bagi, itu fadilat,
kurnia dia, kelebihan dia semata-mata. Kan? Jadi yang penting kita nak kena jaga ialah kita nak pastikan kita menunaikan hak Allah pada kita. Sebila kita beribadat, yang ni fokus kita. Fokus kita adalah kita nak pastikan hak Allah yang ada pada kita, kita menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita duk fokus hak ni, khusyuklah kita. Ya? Sebab itu kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, kata Ibn Qayyim, aku mendengar Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah qaddasallahu ruhah berkata, al-arif la yara lahu ala ahadin haqqa ولا يشهد له على غيره فضلا فلذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. Orang yang arif billah, dia tidak melihat bagi dirinya ada hak ke atas mana-mana orang, dan tidak menyaksikan atas selainnya sebarang kelebihan dan fadilat. Oleh sebab itu dia tidak mencela, tidak menuntut, tidak mengambil bahagian. Dan sebagai seorang sufi, seorang yang zuhud, seorang yang ahli ibadat, nasik, kita tak boleh rasa makhluk ni sepatutnya dia bagi aku macam ni, sepatutnya dia layan aku macam ni. Tak boleh. Untuk memastikan kita 24 jam dalam keadaan khusyuk, kita sentiasa kena perhati hak orang yang ada pada kita, kita kena tunaikan. Jangan kita duk fikir hak orang pada kita. Aku dah buat dah, dia tak bagi balik pun, dia tak bagi pun. Jangan. Fikir tanggungjawab kita untuk melaksanakan tanggungjawab kita. Itulah orang yang arif billah. Dan yang ketiga, wa amma tadassumi nasimil fana. Sepatutnya nak syarah ni lah kelas ni. Tapi makan masa 9.30 dah. Wa amma tanassumi nasimil fana. Yang ketiga, daripada peringkat kedua khusyuk, ialah merasai bayu-bayu fana. Peringkat kedua ni dia belum fana, tapi dia sudah merasai bayu fana. Apa dia fana? Fana ni adalah subjek matter tasawuf. Ya. Dia adalah benda yang menjadi keutamaan. Dia adalah tema perbincangan tasawuf. Daripada tasawuf ahli hadis sampai kepada tasawuf falsafi. Tetapi disebabkan tasawuf ada 3 aliran. 3 aliran teologi, 3 aliran akidah. Maka fana di sisi tasawuf ada 3 makna yang berbeza. Tasawuf terbahagi ber 3 aliran. Tasawuf ahli hadis, ahli sunnati wal jamaah, tasawuf ahli kalam, dan tasawuf ahli falsafah. Ahli hadis, bagi mereka Allah adalah al-ma'budu haq. Ya. Dan kita kena mentaati perintah Allah dari segi al-amru syar'i, perintah-perintah yang syar'i, dan kita nak mencapai redha Allah dengan kita melakukan al-muradat al-ilahiyah al-syar'iyah, kehendak-kehendak Tuhan yang syar'i, melaksanakan suruhan, meninggalkan larangan, yang disebut sebagai taqwa. Maka fana di sisi ahli hadis ialah taqwa. Yakni kita kena pastikan segala kehendak kita tidak lain tidak bukan ianya adalah kehendak syar'i Allah. Sebab itu tasawuf ditafsirkan maknanya sebagai sidqut tawajjuhi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Benarnya tawajjuh kepada Allah Ta'ala. Kata Asy-Syibli rahimahullah, at-tasawuf apa dia? An takuna ma'allahi bila hammin. Engkau bersama Allah
tanpa sebarang kehendak. Ini kehendak diri tidak boleh ada. Kata Junaid, ayyumitakal haqqu an nafsik wa yuhyika bih. Tasawuf ni, ubudiyah, perhambaan diri ni apa? Tuhan matikan engkau daripada diri engkau. Yang ni Tuhan matikan segala rasa kehendak syahwat daripada diri engkau. Sehingga engkau tidak ada teringin apa. Lalu dia hidupkan engkau dengan dia. Yakni engkau hanya nak apa yang dia nak. Engkau hanya cinta apa yang dia cinta. Engkau hanya benci apa yang dia benci. Sebab itu Nabi kata, thalathun man wajada bihinna man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 benda. Siapa dapat, siapa ada, dia dapat kemanisan iman. Inilah dia fana. Apa dia? Yang pertama sekali, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai, melebihi segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan kalaupun dia cintakan makhluk, dia tidak cintakan makhluk itu melainkan kerana Allah sahaja. Sebab Allah cinta makhluk itu, dia cinta makhluk itu. Tidak ada bukan kerana sebab diri dia, bukan kerana makhluk itu sebab baik dengan dia. Tidak. Tidak lain, tidak bukan, hanya kerana Allah cintakan makhluk itu, dia pun cinta makhluk itu. Itu je. Tak lebih dan tak kurang. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kufur seperti mana setelah mana Allah selamatkan dia daripadanya, seperti dia benci dicampak dalam api. Dia benci apa yang Tuhan benci. Jadi khusyuk ni, kata Syekh, dia tanassumi nasimil fana. Dia duk rasa hembusan bayu fana. Dia sudah mula buang. Walaupun masih ada, tapi dia mula duk kikis daripada diri dia sebarang raghabat nafsiyah. Kehendak diri. Habuan diri. Sebab itu, dia sebut apa tadi? Taraqubu afatin nafs wal amal wa ru'yatu fadli li kulli fadlin alaik. Ini adalah mukaddimah dia. Disebabkan dia sedar diri dia ni penuh dengan kekurangan, keaiban. Dan dia berhati-hati dengan diri, dia tak percaya lagi diri dia. Dia hilangkan rasa fiqah pada diri dia. So apa sahaja kehendak, keinginan yang datang daripada diri, dia akan rasa suspek. Betul ke ni? Tak betul. Tak boleh percaya. See? Kemudian dia hilangkan segala fadilat diri dia dari ke atas orang lain. Dia melihat dialah yang bertanggungjawab melaksanakan hak orang. Orang tak ada hak pada dia. Maka dia tidak akan teringin apa yang ada pada manusia. Dia mula zuhud. Dia sudah tidak ada keinginan pada apa yang ada di tangan manusia. Dia akan hilang keinginan daripada dunia. Maka ketika ini, angin fana akan mula berhembus ke jiwanya. Ya? Ini dia. Angin fana akan mula berhembus ke jiwanya. Ini adalah peringkat kedua khusyuk. Subhanallah. Ya? Jadi inilah fana yang dikehendaki di sisi ahli sunnah wal jamaah. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita semua Allah Ta'ala beribadat kepada Allah Ta'ala. Tak ada dah keinginan lain. Tak ada dah habuan diri. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Matlamat utama dia beribadat adalah nak berjumpa Tuhan. Nak bertemu Tuhan. Masalah ayak dalam syurga sedap, makanan sedap, ni semua secondary. Ni tak penting bagi dia. Yang penting nak jumpa Tuhan. Nak pandang wajah Allah Ta'ala.
illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Semata-mata dia buat ibadat itu menghadapkan dirinya, memandang kepada wajah Tuhannya yang maha tinggi. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semua amalan yang kita buat adalah musnah kecuali yang kita buat dengan mengharap untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kerana wajah Tuhanlah yang kekal, zat Tuhanlah yang kekal, sifat Tuhanlah yang kekal. Maka hanya amalan yang dibuat kerana dia sahaja yang akan kekal. Keinginan dan kehendak yang kerana dia sahaja yang akan kekal. Maka setelah fana segala alam, fana segala kehendak diri, fana segala syahwat, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Yang kekal hanyalah kehendak Allah. Yang kekal hanyalah redha Allah. Yang kekal hanyalah tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal hanyalah khusyuk, khudu', raghbah, rahbah, yaqin, ikhlas, mutaba'ah. Ini yang kekal. Ta'abbud dan ta'alluh, ini yang kekal. Maka ketika itu hilanglah segala sifat syahwaniyah, sifat hayawaniyah daripada diri kita. Yang kekal adalah sifat kita sebagai abdun, yang memang itulah kita diciptakan untuknya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Jadi inilah perjuangan. Sebab tu kita ni adalah salik, orang yang berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan untuk menuju ke destinasi yang di tempat itu kita menjadi diri kita. Dalam perjalanan untuk kita mengenal diri, kita nak explore diri kita. Kita nak menyingkap siapakah kita. Iaitulah kita ni hamba Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri nafsi. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Daripada taubat kita bermula, kepada taubat kita kembali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kesudahan ibadat kita adalah kita mohon ampun kepada Allah. Kita mohon keampunan Allah. Kerana dengan memohon ampun, memohon taubat, istighfar, terselahlah betapa hambanya kita, betapa Tuhannya Allah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhan rabbika subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.